mengesahkan, yakni seolah-olah yang mengesahkan gitu. Yang mengesahkan yakni seolah-olah yang mengesahkan baginya, bagi Allah Ta'ala ni. Yakni seolah-olah yang mengesahkan bagi Allah Ta'ala pada fikiran akal. Yakni pada fikiran akal, fita akul dia panggil. Maknanya sifat hayat ni ada di zat Allah Ta'ala, sifat ni. Maknanya sifat ni pula seolah-olah yang mengesahkan. Seolah-olah dia ni yang mengesahkan, yakni pada fikiran akal kita. Kalau kita fikir-fikir maknanya sifat ayah ni, seolah-olah dia ni lah yang membolehkan, yang mengesahkan oleh bahawa bersifat ia Allah Ta'ala dengan ilmu. Yakni dengan sifat ilmu dan lain daripada sifat ilmu. Apa dia lain daripada sifat ilmu? Bayan, daripada segala sifat, yakni daripada segala sifat-sifat ma'ani, sifat qudrat, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayat, apa ni, sifat basar, sifat kalam, sifat sifat sama. Atau seolah-olah sifat hayat ni, sifat perhidup ni, seolah-olah dialah yang mengesahkan, yakni pada fikiran akal kita. Pada kalau kita fikir, pada fikiran akal, fita akul. Kalau kira-kira akal kita duk fikirlah, maknanya boleh kau nak dikatakan sesuatu tu berilmu, sesuatu tu bersifat dengan sifat pengetahuan, ataupun boleh kau nak kata sesuatu tu kuasa, bersifat dengan kudrat, bersifat dengan sifat berkuasa. Nak kata sesuatu tu bersifat dengan sifat iradah, contohnya kalaulah dia tu maknanya mati, tu seolah-olah mengesah. Maknanya tentulah sesuatu tu hidup dulu, barulah maknanya sesuatu yang lain boleh kita kata di dia tadi tu bersifat dengan ilmu. Baru boleh kata dia tu bersifat dengan sifat kudrat. Baru boleh nak kata sesuatu tu bersifat dengan sifat maknanya sama, basar dan sebagainya. Tentu maknanya kena tahu dia tu hidup. Dia tu hidup, barulah bersifat, boleh nak dikatakan bersifat dengan sifat segala sifat-sifat ma'ani yang lain. Atau dia panggil yang mengesahkan, yakni pada fikiran akal saja. Seolah-olah seperti syarak sifat hayat. Atau seolah-olah seperti syarak. Tapi bukan syarak sungguh. Bukan syarak sengoti, tidak. Seolah-olah seperti syarak sahaja. Kalau kita kata syarak sengoti sifat hayat ni, maknanya hanya sifat hayat sahajalah yang qadim. Kalau kita kata hayat ni syarak sengoti, dengan bahawa syarak sengoti untuk mengesahkan sifat-sifat yang lain. Kena ada hayat dulu, baru boleh kata ada sifat kudrat, baru boleh kata ada sifat iradah. Kalaulah kita kata syarak, ya, dengan makna syarak hakiki, syarak sengoti, bermakna sifat hayat sahajalah yang qadim saja. Kerana syarak-syarak ni dia terlebih dahulu daripada hak lain. Dia terlebih dahulu daripada masyrut dia. Contohnya seperti sembahyang. Sembahyang tu dia panggil masyrut. Syarak nak sembahyang, maknanya kena wuduk, kena berwuduk. Wuduk tu panggil syarak. Hak mana dulu sembahyang dengan wuduk? Tentulah wuduk terlebih dahulu, barulah maknanya sembahyang. Maka kalau kita kata sifat hayat ni ialah syarak dengan makna syarak sungguh-sungguh, syarak sengoti bagi nak mengesahkan sifat-sifat yang lain. Bermakna sifat-sifat yang lain, sifat iradah, sifat ilmu, sifat kudrat dan sebagainya daripada sifat ma'ani ni, kemudian daripada hayat. Maknanya hayat dulu, barulah sifat yang lain. Itu mustahil begitu.
Membawa kepada hayat sahaja yang qadim. Sifat lain tidak, baru datang sahaja sifat lain. Tapi bukan makna begitu tu. Bukan makna di sini yang mengesahkan, iaitulah syarat semati, tidak. Cuma seolah-olah syarat sahaja. Apa makna seolah-olah syarat yang mengesahkan? Maknanya bersifat Allah Ta'ala dengan sifat ilmu dan sifat segala sifat-sifat ma'ani yang lain. Dengan maknanya sifat hidup ni, seolah-olah dia tu yang mengesah pada fikiran akal kita. Nak dikatakan Allah Ta'ala tu ilmu, bersifat dengan ilmu. Nak dikatakan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat sama. Nak dikatakan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat. Maknanya tentulah zat Allah Ta'ala tu dia tu hidup. Baru boleh kata maknanya dia tu bersifat dengan ilmu. Baru boleh kata dia bersifat dengan kudrat. Baru boleh kata dia bersifat dengan sifat-sifat yang lain daripada segala sifat ma'ani. Itu dia panggil seolah-olah syarat ataupun yang mengesahkan bagi Allah pada fikiran akal saja. Pada fikiran akal kita mikirnya begitulah. Itu sifat hayah. Itu sifat hayah ialah satu sifat yang ada, yang sedia kala lagi ada dia di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakala ada sifat hayat di Allah Ta'ala, Allah tu hidup lagi. Manakala ada sifat hayat di Allah, maka Allah hidup. Yakni Allah Ta'ala hidup, hal keadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat penghidup. Allah Ta'ala hidup, hal keadaan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayah. Tu hidup tu perkara ijma'. Sesuatu yang diijma'kan, hatta Mu'tazilah sekalipun kata Allah Ta'ala hidup. Adapun di kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala tu hidup. Yang hidup tu ialah ijma' ulama' kata semua sekali maknanya Allah Ta'ala hidup. Cuma kita berbeza maknanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah pun kata Allah hidup. Cuma beza kita Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah. Dengan bahawa kita kata Allah tu hidup. Hidup Allah hal keadaan dia bersifat dengan sifat penghidup. Ataupun hidup Allah Ta'ala hal keadaan dia bersifat dengan sifat hayah. Hal keadaan zat Allah Ta'ala tu, dia ada sifat, nama dia sifat penghidup atau nama dia sifat hayah. Adapun Mu'tazilah, Allah hidup, hidup dengan zat. Itu Mu'tazilah, Mu'attilah dia bagi. Puak-puak Mu'tazilah yang menafikan sifat bagi Allah. Allah hidup tapi zat Allah Ta'ala tu, dia tu yang hidup. Cuma Allah Ta'ala hidup dengan zat. Tanpa mempunyai sifat. Itu Mu'tazilah selalu. Kalau pegang gitu. Adapun kita ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Zat Allah Ta'ala tu dikatakan dia tu yang hidup. Hal keadaan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat penghidup. Tu kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Lalu tu, takut-takutnya kita tu semabuk ataupun takut-takut datang dalam pegangan kita, mari terlintas di kitanya, oh Allah Ta'ala tu hidup. Takut-takut Allah Ta'ala tu hidup dengan ruh. Sebagaimana kita ni. Lalu tu dia jaga. Dan tiada hidupnya hidup Allah Ta'ala itu. Dan bukanlah hidupnya hidup Allah Ta'ala itu bukan dengan ruh. Bukan Allah Ta'ala hidup dengan ruh. Kalau Allah Ta'ala hidup dengan ruh, maka tiada harus. Kalau seseorang tu iktikad Allah Ta'ala hidup dengan ruh, maka tiada harus. Yakni jika seseorang itu iktikad Allah hidup dengan ruh, maka tiada harus iktikad. Seseorang tu iktikad bahawasanya ada baginya bagi Allah Ta'ala itu ruh. Haram kita iktikad begitu. Gayahnya, dan jika ruh yang qadim sekalipun, yakni tak boleh
ataupun haram kita iktikad Allah Ta'ala itu hidup dengan ruh. Walau ruh tadi ruh yang qadim sekalipun. Haram dengan makna berdosa besar, dengan makna fasik, lagi mubtadi' boleh membawa kepada kekufuran. Nah, itu orang yang iktikad Allah Ta'ala hidup dengan ruh. Kerana apa? Kerana ruh ni maknanya sekiranya, takdirnya, buat-buat katanya, kalaulah Allah Ta'ala tu hidup dengan ruh, maka macam mana ruh tadi tu nak keluar daripada jasad kita, daripada jasad? Maknanya bukan begitu. Sekiranya kita takdirkan saja, sekiranya takdir saja, kira-kira saja, kalau sahaja, kalau kita kata Allah Ta'ala ni hidup dia tu dengan roh contohnya. Kalau kita iktikad begitu, apa salahnya? Maka kalau kita iktikad Allah Ta'ala tu hidup dia dengan roh, maka roh ni maknanya Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafs, tiap-tiap yang maknanya sesuatu benda yang hidup dengan roh, atau dia panggil nafs. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda hok pesing dia tu hidup. Hidup dia tu pula dengan roh. Za'iqatul maut. Pasti akan merasai ataupun pasti akan mengecapi kematian. Maka kalau takdirnya seseorang tadi dia kata Allah Ta'ala tu hidup dengan roh, maka salah dianya bermakna Allah Ta'ala tu menghukumkan diri dia dengan mati. Kerana tiap-tiap yang hidup dengan roh pasti akan mengecapi mati. Pasti akan merasai mati. Maka kalau Allah hidup dengan roh, seseorang yang maknanya iktikad Allah Ta'ala tu hidup dengan roh, maka Allah Ta'ala tu mati. Dan kalau Allah Ta'ala tu maknanya hidup dengan roh, dia sendiri maknanya yang menghukumkan dengan kematian. Kerana berdasarkan daripada ayat tadi. Maka mustahil Allah Ta'ala tu binasa, Allah Ta'ala tu mati. Kerana kita maklum dah dalam ayat maknanya Allah Ta'ala firman, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Dia tu yang hidup. Ataupun di dalam maknanya satu khutbah, ataupun ketika mana Nabi SAW wafat, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata, ayyuhan nas, manusia, man kana ya'budu Muhammadan ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Hei manusia, katanya Sayyidina Abu Bakar, hai manusia, siapa-siapa yang adalah dia tu maknanya sembah kepada Muhammad, dia sembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, sebaliknya siapa yang sembah Allah, fa innallah hayyun la yamut, sesungguhnya Allah Ta'ala tu ialah yang hidup, dia tu tak mati. Tu dia panggil tak mati, maka mustahil Allah Ta'ala mati. Tu kata Sayyidina Abu Bakar. Dalam ayat Al-Quran pun bertambah-tambah Allah Ta'ala maknanya kata dia tu Al-Hayyu. Dia tu yang hidup. Maka mustahil Allah Ta'ala tu mati. Maka bila Allah Ta'ala hidup tu dengan roh, maka di ayat lainnya, tiap-tiap yang bernyawa dengan roh, tiap-tiap yang hidup dengan roh, pasti akan mengecapi mati. Maka Allah Ta'ala menghukumkan dia tu pula dengan kematian. Sekiranya Allah Ta'ala tu takdir saja ni. Takdir saja, buat-buat kata saja. Kalau Allah Ta'ala tu hidup dengan roh. Maka tak boleh maknanya kita beriktikad dalam hati kita
Allah Ta'ala tu hidup dengan roh. Bukan. Tapi Allah Ta'ala hidup hal keadaan dia bersifat dengan sifat penghidup. Adapun kita hidup hal keadaan kita bersifat dengan sifat penghidup juga. Bersifat dengan sifat hayat juga. Tapi sifat hayat tu ada di roh kita. Allah Ta'ala jadikan sifat hayat ni ada di roh. Maka roh-roh ni ialah jisim. Ialah jirim. Benda jirim tapi jirim latif. Jirim hak jenis lembut. Maka roh tergolong dalam kategori jirim ataupun jisim tapi hak pesing latif, hak pesing lembut. Maka di roh itulah Allah Ta'ala jadikan satu sifat penghidup di dia. Maka ada di tubuh kita ni roh, yang roh tadi bersepakai dengan sifat penghidup, maka jasad kita tu panggil yang hidup. Muhammad tu yang hidup. Ikhwan tu yang hidup. Ali tu yang hidup kerana dia ada roh di dia. Yang di mana roh tu adalah satu jisim, satu jirim yang Allah Ta'ala jadikan satu sifat di jirim yang bernama roh tadi. Satu sifat namanya penghidup. Kerana dalilnya, kalaulah maknanya kerana itulah maknanya malakul maut, malaikat maut, maknanya dia cabut roh. Kerana apa boleh cabut roh tu? Kerana roh tu jirim. Kerana roh tu jisim. Kalau roh tu ialah sifat, maknanya kalau kita kata kita tu hidup dengan sifat penghidup, yang mana sifat penghidup tu ialah roh, kalau kita kata begitu. Roh tu ialah sifat penghidup di kita. Maka kalau kita kata begitu, maknanya roh tadi tak boleh nak bercerai daripada tubuh kita. Kerana sifat kaedah dia tak boleh nak bercerai, tu sifat. Bila kita kata roh tu sifat, roh tu ialah sifat penghidup kita, maka kalaulah kita kata roh tu ialah sifat penghidup, maka roh tadi tak boleh nak keluar daripada tubuh kita. Kerana sifat tak boleh nak bercerai daripada zat. Tubuh kita tu panggil zat. Maka sifat, maknanya roh tadi kalau kita kata dia tu ialah sifat, maka roh tadi tak boleh nak keluar daripada tubuh kita. Kerana roh, kerana sifat-sifat ni ialah maknanya kaedah dia tak boleh nak bercerai tanggal daripada sesuatu zat tadi. Umpama kita kata manis ada pada gula. Contoh, manis ada pada gula. Manis tu dia panggil sifat. Gula tu panggil zat. Boleh ke manis nak bercerai, nak berpisah daripada gula? Tak boleh. Gula ni masing ni. Kena tambah manis sikit lagi. Tambah manis saja tak mau gula. Nak manis saja tak boleh. Kena tambah gula baru jadi manis. Kerana gula dan manis tadi. Manis tu tak boleh nak bercerai daripada gula yang ialah gula tu zat. Pun sama begitu. Sifat penghidup maknanya ada di roh. Yang mana roh tu ialah zat. Maka kerana itulah malakul maut ataupun malaikat maut boleh mengambil nyawa kita. Boleh mengangkat roh kita. Boleh mencabut roh kita. Kerana roh tu ialah jirim. Ialah jisim yang ada pada roh tu sifat penghidup. Maka manakala tercabutnya roh yang ialah jisim daripada badan kita tadi, maka dikatakan kita tu yang mati. Digantikan pula kita tu dengan sifat maut, maka panggil kita tu yang mati. Maka roh ni ialah jirim. Dia bukan sifat, tidak. Yang mana hakikat dia tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah kalau kita iktikad Allah Ta'ala itu hidup dengan roh. Yang hidup dengan roh ni ialah kita manusia. Adapun Allah Ta'ala hidup dengan sifat penghidup. Tak boleh kita iktikad Allah hidup dengan roh. Maka tiada haruslah
kita i'tiqad haram dengan makna berdosa besar, fasik lagi mubtadi', kadang-kadang boleh membawa kepada kufur nah. Maka tiada harus i'tiqad bahawasanya ada baginya bagi Allah Ta'ala tu ruh. Tak boleh. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu hidup dengan ruh, maka Allah Ta'ala sendiri menghukumkan dia tu dengan mati. Maka mustahil. Dan jika dengan ruh yang qadim sekalipun, yakni tak boleh juga kita i'tiqad. Kenapa tak boleh kita i'tiqad walaupun dengan ruh yang qadim? Jalan mustahilnya. Kerana manakala seseorang tu i'tiqad Allah Ta'ala tu hidup dengan ruh, yang mana ruh tu yang qadim, yang sedia kala, bukan pesing baru, maknanya ruh tadi, salah dianya, jadi maknanya luput wahdaniyah Allah Ta'ala. Luput wahdaniyah Allah Ta'ala yang mana kita belajar dah di sifat wahdaniyah. Apa sifat wahdaniyah yang kita belajarnya? Iaitulah makna yang pertama, Allah Ta'ala tu satu pada zat yang mana makna yang pertama ialah zat Allah Ta'ala tak bersusun daripada beberapa juzuk, daripada beberapa bagai, daripada beberapa bertindih-tindih dengan beberapa juzuk tak. Itu satu Allah Ta'ala makna yang pertama. Bukan jenis zat Allah Ta'ala ni maknanya bersusun-susun, bertindih-tindih dengan beberapa juzuk sebagaimana kita. Kita ni bertindih-tindih, bersusun-susun dengan beberapa juzuk-juzuk nah. Walaupun panggil kita tu satu, seorang, maknanya di kita tu banyak juzuk-juzuknya. Adapun Allah Ta'ala bukan zat dia, jenis bersusun daripada beberapa juzuk. Maka kalau kata Allah Ta'ala tu hidup dengan ruh, dengan makna ruh yang qadim sekalipun, maka luput wahdaniyah, makna yang pertama tadi. Kerana ruh ialah jirim, ialah jisim, ialah juzuk. Maka kalau Allah Ta'ala hidup dengan roh yang qadim, maka zat Allah Ta'ala tu panggil satu zat. Roh tu pun panggil satu zat. Maka zat Allah Ta'ala tadi bersusun dengan beberapa zat ataupun dengan beberapa juzuk yang ialah mustahil, yang telah kita belajar di sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik pada bab wahdaniyah. Panggil kita mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada wahdaniyah fi zat. Pada satu Allah, pada esa Allah, pada zat. Kita syirik. Syirik pada makna wahdaniyah, makna yang pertama. Tak boleh juga. Tak boleh kita i'tiqad Allah Ta'ala tu hidup dengan ruh yang qadim sekalipun. Fasik lagi mubtadi'. I'tiqad gitu. Salah besar. Tu. Tu bahaya maknanya. Ini semua bertitik tolak daripada pembelajaran lah. Kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau silap pegang, silaplah kita. Kalau kita silap pegang dalam masalah akidah ni. Misalnya kata Allah Ta'ala tu hidup dengan ruh yang qadim ni. Tu salah. Terkadangnya boleh bawa pada kufur nah, hidup dengan ruh yang baru tu kafir tu. Na'udzubillah. Bila maknanya salah akidah, yang mana akidah yang diterima hanyalah akidah ahli sunnah wal jamaah, selain daripada tu maknanya tak diterima. Macam mana kita nak jawab man rabbuka? Soalan dalam kuburnya. Tu satu-satu maknanya bagaian keperitan ketika mana kita berada di dalam kubur. Antaranya satu hadis, di mana hadis ni duduk kita berkaitan dengan perjalanan roh kita lah. Ketika kita mati nanti. Ini sebagai satu pengajaran kepada kita. Ataupun sebagai satu iktibar yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Hadisnya panjang. Maka diceritakan daripada Bara' bin Azib. Katanya Bara' bin Azib, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari katanya sahabat Nabi ni, yang nama dia Bara', bin Azib, dia menceritakan satu hari kami keluar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazat rajulin minal ansar. Kami keluar tu mengiringi
Maknanya satu jenazah laki-laki daripada sahabat kami, daripada golongan Ansar. Golongan Ansar. Lalu tu, fantahaina ilal qabri. Maka manakala kami bersama-sama dengan Rasulullah mengeringi satu jenazah laki-laki daripada golongan Ansar, maka sampailah kami di kuburan. Sampailah kami di satu kubur. Walamma yulhad. Manakala begitu dikorekkan maknanya tanah untuk dibuat liang lahat, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mana ditanam maknanya mayat tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduklah. Nama Nabi duduk, wajalasna haulahu ka'anna ala ru'usina tayri. Maka kami pun manakala tengok Nabi duduk, kami pun duduklah bersama-sama mengelilingi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan kami tu seolah-olah maknanya kalau datang maknanya burung di atas kepala kami, maknanya burung tadi itu boleh duduk dengan secara tegak. Maknanya duduk tegaklah. Duduk maknanya khusyuk di hadapan kubur ni. Duduk di sisi kubur ni bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi udun yang kutubihi fil ard. Maka katanya sahabat tadi, aku lihat pada tangan Nabi SAW ada satu ranting kayu, lalu tu Nabi pun pacok di atas tanah tersebut. Ini kita maklum. Kerana di dalam riwayat hadis yang lain, maknanya kayu ataupun ranting-ranting ataupun pelepoh-pelepoh, maknanya mana kalau kita pacok di kubur tadi, mudah-mudahan maknanya kayu ataupun ranting-ranting tadi tu, maknanya dia duduk berzikir, duduk berselawat ataupun duduk minta ampun, istighfar terhadap jenazah ataupun mayat yang berada di dalam kubur tadi. Lalu tu farafa'a ra'sahu, maka Nabi mengangkatkan kepala, Nabi jenguk maknanya ke arah kubur tadi, ista'izu billah min azabil qabri. Nabi kata kepada maknanya ahli kubur tadi, minta berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Nabi kata tu 2 ataupun 3 kali. Berlindunglah daripada Allah, daripada azab kubur. 2-3 kali Nabi kata kepada jenazah tadi. Summa, kemudian qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita kepada maknanya sahabat yang ada pada ketika tu, yang sedang berada di kubur ni setelah mana mayat tadi ditanam. Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Ketika mana terputuslah maknanya dia daripada dunia dan kembali dia kepada akhirat, yakni dengan bahawa matinya seseorang tadi, nazala ilaihi malaikatum minas sama, turunlah kepada dia, kepada orang yang mati daripada langit. Pakak-pakak turun ke semuanya. Bidul wujuh, yang mana malaikat-malaikat tadi putih ke semuanya muka-muka. Kana wujuhahum syam, seolah-olah putihnya tadi itu seperti matahari lah, cerahnya. Pada pihak cerahnya muka-muka para malaikat daripada langit turun ke bumi tadi. Ma'ahum kafanum min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bersama-sama mereka tadi malaikat-malaikat hak daripada langit, manakala dia tengok ataupun dia tahu maknanya daripada kalangan hamba Allah Ta'ala yang mati ni daripada orang yang beriman, maknanya dia turun tu hal keadaan bersama-sama mereka tu, mereka membawa satu kain kafan daripada syurga. Bawa kafan daripada kafan-kafan syurga. Bawa daripada syurga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan bawa daripada wangian-wangian yang mana wangian tadi tu daripada syurga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, hinggalah manakala turun tadi daripada langit, sehinggalah dia duduk di sisi jenazah, duduk para malaikat daripada langit tu banyak dianya, sepanjang mata kita memandang jauhnya dia. Jauh maknanya ramai
sangat malaikat tadi duduk beratur, duduk keliling jenazah-jenazah hak daripada kalangan orang yang beriman yang meninggal dunia tadi. Summa yaji'u malakul maut. Manakala begitu barulah datang ketua dia. Ketua hak ditugaskan. Maknanya malaikat maut ni lah. Malakul maut datang hatta yajlisa inda ra'sih. Lalu tu dia datang duduk di sisi kepala mayat tadi. Fayaqulu, maka berkatalah maknanya malaikat maut tadi kepada mayat tadi, ayyatuhan nafsul tayyibah, hei nyawa, maknanya ruh, hei nyawa yang baik, ruh yang baik, dia kata, ukhruji ila maghfiratim minallah, kembalilah kamu ataupun keluarlah kamu kepada menuju keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut kata kepada ruh yang baik tadi. Lalu tu Nabi kata, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu minas siqa. Maka keluarlah tubuh tadi, maka keluarlah ruh tadi. Seperti mudahnya keluar tu sebagaimana air yang berada di dalam sebuah bekas air. Manakala kita cuah, mudah sahaja air keluar. Roh yang baik keluar begitulah. Maknanya mudah sahaja dikeluarkan. Fayakhuzuha, maka malaikat ambil roh tadi. Fa iza akhazaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khuzuha fayaj'aluha fi zalikal kafan. Manakala malakul maut tadi ambil ruh tadi yang keluar dia secara mudah sahaja sebagaimana air keluar daripada muncung air, maka manakala malaikat maut ambil genggam maknanya ruh kita tadi yang baik, lalu tu genggaman dia tu tak lama. Malakul maut pegang sekejap saja. Lalu tu dibagikan, diambil pula oleh malaikat hok ramah-ramah tadi hok turun daripada langit tu. Maka mereka nilah pula maknanya ambil roh tadi, dikafankan di dalam satu kain kafan daripada syurga roh tadi. Maka wa fi zalikal hanu, dan diletakkan wangian-wangian yang mereka ambil daripada syurga tadi. Wa yakhruju minha ka atyaba nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka berbaulah roh tadi. Berbaulah roh tadi seperti bau kasturi yang paling harum yang terdapat sewaktu kita berada di atas muka bumi. Bau wangi sangat roh tadi. Manakala dikafankan oleh para malaikat dan diletakkan wangian-wangian terhadap roh yang baik tadi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'i minal malaika illa qalu. Manakala begitu, manakala dibawakan roh ke langit, lalu tu maknanya tidaklah roh tadi di langit, di sisi malaikat-malaikat yang ada sehingga ke langit tadi, tak lalulah maknanya, melainkan berkata para malaikat tadi, ma hazar ruhit tayyib. Roh yang bau wangi ni hak siapa ni? Roh siapa ni bau sedap sangat ni? Katanya para malaikat selisih. Begitulah berganti-ganti demi malaikat, demi malaikat, demi malaikat. Manakala nak dibawa roh kita tadi ke langit. Setiap malaikat yang bertemu dengan roh kita, semuanya pakat tanya, roh siapa ni? Roh hak wangi ni, hak milik siapa ni? Siapa tuan dia ni? Yaqulun, maka kata malaikat hak bawa roh tadi, hak telah dipasingkan oleh malakul maut tadi. Lalu tu katalah malaikat hak bawa roh tadi, fulan bin fulan. Dia bagi tahulah dengan nama-nama yang baik, sekian. Dia katanya roh hak bawa roh kita yang baik tadi. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sehingga berakhirlah menuju kita kepada langit yang pertama tadi. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum, maka malaikat bawa roh kita tadi minta izin kepada penjaga langit yang pertama, minta naik ni, maka dibukakan pintu yang pertama. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i ila taliha. Maka begitulah, manakala dibukakan pintu langit yang pertama, naik roh kita,
Bila naik roh kita bersama-sama malaikat yang bawa, mereka-mereka yang ada di langit yang pertama nak menuju ke langit yang kedua, malaikat-malaikat yang ada situ, semuanya pakat mengiringi belaka. Semuanya pakat mengiringi roh kita. Begitulah naik langit yang ketiga. Semuanya pakat mengiringi. Naik langit yang keempat, naik langit yang kelima, naik langit yang keenam, sehinggalah langit yang ketujuh. Naik kita tadi, roh kita tadi. Maka manakala itu, masa itulah maknanya manakala di Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Maknanya tulislah catatan terhadap hamba-Ku ini pada syurga yang paling tinggi sekali. Wa u'izuhu ilal ar, dan kembalikan ruh ini dunia balik. Fa inni minha khalaqtuhum, kerana bahawasanya aku ciptakan manusia daripada tanah. Wa fiha u'izuhum, dan aku kembalikan maknanya manusia ni pun kepada tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripada tanah itulah juga aku akan bangkitkan dia sekali lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu katanya Nabi SAW, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Lalu tu barulah dikembalikan oleh para malaikat, masuk balik ruh kita ke dalam jasad kita ketika mana kita berada di dalam kubur tadi. Manakala masuk jasad kita di dalam kubur, ruh kita di dalam jasad kita ketika mana kita berada di dalam kubur tu, fayatihi malakani fayujlisanihi, lalu tu datanglah dua orang malaikat. Baru mari dua orang malaikat, iaitulah malaikat muka dan nakir. Mari malaikat nak soal ni, fayujlisanihi, lalu tu dia mendudukkan kita. Kerana kita manakala mati, jasad kita tu terbaring, maka malaikat mendudukkan maknanya jasad kita tadi. Bagaimana nak mendudukkan kita dalam kubur? Ni perkara gaib belaka ni. Ni hak Nabi SAW cerita. Maka kita didudukkan oleh dua malaikat tadi. Fayuqalani, maka berkatalah, maknanya menyoalah dua malaikat tadi, lahu, bagi kita, man rabbuka. Baru dia soal, siapa Tuhan engkau? Fayaqulu, maka kata orang yang baik tadi, Rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah. Ini soalan-soalan dalam kubur yang telah bocor belakang ni. Bocor dah Allah, Nabi SAW cerita dah ni. Ni tak perlu hafal ni. Hak jawab ni siapa ni? Amalan kita. Ni hak nak kembali kepada akidah. Maknanya kita duk belajar kacang juga, duk belajar ilmu akidah ni. Nak suruh kita boleh jawab ni. Siapakah Tuhan engkau? Rabbi Allah. Adakah mulut ni hak jawab? Amalan hak jawab. Maknanya tak payah hafal walaupun kita tak reti bahasa Arab sekalipun maknanya. Tak perlu bimbang. Sudah. Dulu aku duk belajar Oxford. Maknanya bahasa Inggeris. Nak jawab soalan dalam bahasa Arab. Siap dah lah, tak boleh jawab dah lah. Tak payah bimbang. Amalan yang jawab. Amalan kita kenal ke tidak Allah Ta'ala sewaktu kita di atas dunia? Belajar ke tidak? Yakin ke tidak apa kita belajar tu, tiap-tiap akidah kita belajar kena sipu apa semua tu? Tu amalan. Amalan tu hak jawab ni. Ni man rabbuka, maka ruh orang yang beriman akan jawab Rabbi Allah. Yaqulani lahu ma dinuka, dinil Islam. Agama aku ialah agama Islam. Tanya lagi, ma hazar rajulul lazi bu'isa fikum. Kamu tahukah siapakah lelaki ini yang diutus kepada kamu? Lalu dia kata, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi, apakah ilmu engkau? Wa ma ilmuka? Lalu kita jawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Maknanya ilmu aku ialah aku baca kitab-kitab Allah, maknanya Quran, dan aku beriman dengan dia, aku membenarkan dia. Itu soalan-soalan ketika mana kita berada di dalam kubur. Mana kalau kita jawab begitu, diseru daripada langit tadi, maknanya ada satu suara yang mengatakan, maknanya benarlah ucapan dia. Apa hak dia kata tadi? Rabbi Allah, agamaku agama Islam, dan tiap-tiap soalan tadi, maknanya ada satu suara daripada langit. Hak kita tak dengar ni. Lalu tu dikatakan, betul hamba-Mu tu. Betul hak dia kata tu.
fa'afrishuhu minal jannah. Hamparkan kepada dia, ada satu suara bagi tahu. Hamparkan kepada dia maknanya satu kapek, satu perbainani, satu hamparan daripada hamparan syurga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan kepada dia pakaian daripada syurga. Lalu tu dibuka kepada dia pintu syurga tadi. Lalu tu maknanya lalu tu didatangkan kembali kepada dia setelah mana ada satu suara yang kata maknanya hamparkan permaindani kepada dia ataupun pakaikan dia dengan pakaian daripada syurga. Lalu tu dibukakan pintu syurga terhadap dia. Lalu tu setelah itu katanya Nabi SAW, fayatihi min ruhiha wa tibiha fayusfahu lahu fi qabrihi muddal basar. Maka datang kepada dia pula maknanya dia boleh bau syurga, bauan syurga. Kerana pintu syurga telah terbuka dah kepada dia. Maka keluar bau-bau maknanya daripada syurga tadi, dia dapat melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam syurga tadi. Dan diluahkan kepada dia kubur bagi dia tadi. Diluahkan kubur bagi dia. Lalu tu setelah itu, manakala diluahkan kubur bagi dia, datang seorang laki-laki kepada dia. Laki-laki pula mari kepada dia. Kepada ruh yang beriman, kepada jasad yang beriman tadi di dalam kubur. Datang seorang laki-laki kepada dia yang berpakaiannya yang berpakaiannya elok, yang mukanya maknanya tampan, baunya sedap. Lalu tu kata dia, abshir billazi yassuruka. Terimalah kamu khabar gembira. Pada hari ini adalah hari yang telah engkau maklum di atas dunia, dijanjikan. Sekarang ni tiba dah masa dia. Lalu tu kata mayat tadi, siapa kamu? Lalu tu katanya lelaki tadi, aku ialah amalan engkau. Aku ialah amal baikmu ni. Aku mari hari ni aku nak bagi tahu kepadamu atas dunia dulu, mu buat baik, mu buat taat pada Allah, mu ikut perintah Allah. Lalu tu dibukakan kepada dia syurga, dia boleh nampak syurga. Dibukakan kepada dia neraka, dia boleh tengok neraka. Maka ketika itu amalan dia kata kepada dia, ni neraka ni. Neraka ni lah kalau mu tak buat taat pada Allah, mu masuk sini. Tapi dak, kerana mu tu baik, mu duduk sini. Tu ketika tu kita nampak dah, oh ni tempat kita. Sebab tu dalam hadis yang lain maknanya kubur tu adalah setengah daripada maknanya taman syurga. Kerana tu bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak beriman, dia tak boleh nak jawab tadi. Dia tak boleh nak jawab dalam hadis ni. Panjang hadis ni. Bagi orang yang tidak beriman maknanya sama jugalah. Maknanya dia buat naik ke langit tapi langit tak buka. Langit tak buka. Bila langit tak buka, dicampur oleh malaikat bawa nak naik ke langit tu, dicampur, jatuh debok di atas di dalam kubur kita, masuk kembali dalam jasad, lalu tu didudukkan kembali, maka malaikat datang. Dua orang malaikat tadi, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Maka ketika itu dalam hadis ni sebut, la adri. Dia kata begitu. Siapa tu? Siapa tu Allah tu? La adri, aku tak tahu. Tu roh yang tidak beriman jawab gitu. Apa agama kamu? Tak tahu. Semuanya dia tak boleh nak jawab. Maka ketika itulah maknanya dibukakan kepada dia pintu-pintu neraka, rasa dah haba-haba daripada neraka, dan diazab, dipukul dan sebagainya. Itu diceritakan di dalam hadis yang panjang tadi. Itu semua nak kepada akidah yang betul. Tu kita duk belajar sangat tu. Bimbang-bimbang maknanya kalau dalam bab sifat ayat ni, takut-takutnya kita i'tiqad dalam hati kita kalau kita tak belajar tadi, Allah Ta'ala tu hidup, tapi hidup dengan roh. Hidup dengan roh, maka hak tu mustahil. Hak hidup dengan roh ni ialah kita manusia. Kita manusia ni hidup dengan roh. Habis di situ. Dan ia sifat hayah ni tiada ta'alluq dengan sesuatu. Sifat hayah ni tiada ta'alluq. Dia tak ada ta'alluq, dia tak ada tugas. Tak sebagaimana sifat kudrat. Kudrat dia ada tugas. Apa kudrat? Sifat berkuasa. Manakala Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, Allah berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa nak mengadakan. Berkuasa nak meniadakan. Itu dia panggil tugas dia. Tugas sifat kudrat.
Adapun sifat hayat tak ada tukar. Sifat hayat satu saja tidak ada tukar. Dalam banyak-banyak sifat ma'ani hak kita akan belajar, hak telah kita belajar dah, kudrat, irada, ilmu. Samuk tak lagi. Samuk akan datang. Basar, kalam. Semuanya ada tukar. Kecuali sifat hayat. Sifat hayat tiada ta'alluq. Dia tidak ada tukar dia. Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Manakala Allah bersifat dengan sifat hayat, Allah Ta'ala tu yang hidup. Allah Ta'ala tu hidup. Hidup apa? Tak ada apa-apa dah. Allah Ta'ala tu hidup. Tak ada tukar dah. Tak ada tukar dah bagi sifat pehidup. Manakala Allah bersifat dengan pehidup, Allah tu hidup. Hal keadaan zat Allah bersifat dengan sifat hayat, Allah Ta'ala tu hidup. Berhenti setakat tu. Tak ada tukar dia. Tak sebagaimana sifat kudrat tadi. Manakala Allah bersifat dengan sifat berkuasa, Allah berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mengadakan, meniadakan. Itu dia panggil tukar bagi sifat kudrat. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samuk. Nanti akan datang. Maknanya bersifat dengan sifat apa samuk? Pendengar. Manakala Allah bersifat dengan sifat pendengar, Allah mendengar. Mendengar apa? Dia ada takluk dia, tukar dia. Itu lagi akan datang. Dan juga sifat-sifat yang telah kita belajar hari itu, semuanya daripada segala sifat ma'ani itu ada tukar dia. Kecuali sifat hayat sahaja tidak ada takluk ataupun tidak ada tugas dengan sesuatu. Dan mustahil lawan bagi sifat hayat, iaitu lawan bagi sifat hayat tu ialah mati. Yang mati ni perkara mustahil di Allah Subhanahu wa taala. Adapun mati di kita benda harus. Mati di Allah mustahil, tentu tidak sama sekali Allah Taala tu mati. Mati Allah Taala tu panggil perkara mustahil, yang kita katanya tentu tidak sama sekali. Adapun mati di kita makhluk perkara harus berlaku di kita mati tadi. Maknanya, tapi tu hukum akalnya. Tapi bila tengok pada dalil-dalil Quran, jadi wajib mati. Bila tengok dalam Al-Quran, dia panggil wajib aridi. Adapun hukum akal asal harus mati. Boleh jadi kita mati. Boleh jadi duk kekal dalam kita hidup dengan tak mati. Boleh jadi akal kita tu panggil harus. Boleh terima dua-dua. Tapi bila tengok tilik pula kepada ayat-ayat Al-Quran yang menjanjikan kita akan mati dan akan hidup kembali pula nanti, itu dia panggil wajib mati. Wajib apa? Wajib aridi. Baru datang sahaja wajib setelah kita tengok kepada hukum syarak. Setelah kita tengok pada janjian-janjian syarak. Dia panggil wajib aridi. Dan dalil hayah Allah Ta'ala itu, dan dalil sifat hayat Allah Ta'ala ni, yakni dalil yang kita fikir dengan akal yang menetapkan Allah Ta'ala ni mesti bersifat dengan sifat hayat, bahawasanya jika ada ia Allah Ta'ala itu mati. Itu takdirnya. Akal kita fikir nak mengejakkan Allah mesti bersifat dengan sifat hayat. Jika ada ia Allah Ta'ala itu mati, sekiranya kalaulah kita kata Allah tu mati, tiada kuasa ia Allah. Tu dia potong banyak tu. Takdirnya begini. Jika ada ia Allah Ta'ala tu mati, nescaya tidak bersifat ia Allah Ta'ala dengan sifat hayah. Manakala Allah tak bersifat dengan sifat hayah, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu mati. Gitu. Ataupun begini, jika ada ia mati, yakni jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat hayah, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu mati. Gitu. Maka apabila Allah Ta'ala tu mati, nescaya tiada sedikit pun daripada makhluk ini. Keluar situ. Manakala tidak ada sedikit pun daripada makhluk ini, tiada kuasa, nescaya tiada kuasa ia. Baru masuk dalam kitab. Maknanya, kalaulah Allah Ta'ala, maknanya dia tu tak bersifat dengan sifat hayah, maka Allah Ta'ala tu mati. Kalau Allah Ta'ala tu mati, dia tak bersifat dengan sifat hayah, dengan bahawa dia tu mati,
Maka macam mana nak ada makhluk ni? Sedangkan makhluk ni telah ada. Maknanya kita telah tengok dah ada makhluk ni. Maka ada makhluk ni menunjukkan adanya pencipta. Itu terlebih dahulu. Begitu dulu akal kita fikir. Manakala makhluk ni ada, tentu akal kita fikir, mesti ada yang mengadakan dia. Tak terima akal aku tidak ada yang mengadakan dia. Ataupun sesuatu yang telah ada, jadi tidak ada. Tak terima aku sesuatu tu tidak ada dengan sendiri. Mesti ada yang mengatur dia. Mesti ada yang mengadakan dia. Mesti ada yang menjadikan dia. Mesti ada yang mentadbirkan dia, menguruskan dia. Daripada ada kepada tiada. Ataupun daripada tiada kepada ada. Itu akal kita fikir begitu. Siapakah semua tu? Itulah Allah. Akal kita fikirnya, maknanya ada yang menjadikan dulu. Ada yang mentadbir dulu. Tu akal kita fikir begitu. Lalu tu siapa benda tadi? Siapakah yang menjadikan tadi, yang mengaturkan tadi? Tu tengok kepada ayat-ayat Quran. Allah Ta'ala cerita maknanya. Nabi-nabi cerita. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah makna yang mengadakan, yang mengaturkan segala-gala tadi. Maknanya. Lalu tu tahulah kita maknanya yang menjadi tu ada. Keluarlah maknanya sifat Allah tu ada. Maka semata-mata ada Allah Ta'ala. Kalau dia tu mati, tak jadi juga. Kalau semata-mata Allah Ta'ala tu ada saja. Maknanya. Lalu tu mestilah dia tu hidup. Mana kalau dia tu hidup, kalau dia tak bersifat dengan kuasa, tak boleh jadi juga. Dia tu ada, dia tu hidup. Maknanya. Tiba-tiba dia tu hidup, dia tu ada. Lemah. Tak boleh nak mengadakan makhluk ni. Ada saja, hidup saja tapi lemah. Ataupun ada saja, hidup saja tapi tidak ada sifat iradat, tak menentu. Ataupun tidak ada sifat pengetahuan, tak jadi. Mesti kena bersifat dengan kuasa dia tadi. Mesti bersifat dengan sifat iradat dia tadi. Mesti bersifat dengan sifat ilmu tadi. Barulah jadi ada sekalian alam ni. Itu dalih kita fikir dengan akalnya dulu. Lalu tu masuklah dalam kitab. Jika ada ia tu mati, tiada kuasalah ia Allah. Kalau dia tu mati, nescaya tak kuasalah Allah. Dan tiada menghendaki, yakni tak menghendaki Allah Ta'ala, tak ada lah sifat iradat di dia. Dan tiada mengetahui, tidak bersifat dengan sifat ilmu dia. Dan iaitu Allah Ta'ala tu tidak berkuasa, tidak bersifat dengan kudrat. Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan iradat, tiada menghendaki. Dan Allah Ta'ala tu tiada mengetahui, tidak bersifat dengan sifat ilmu. Hak tu mustahil. Tentu tidak sama sekali. Kerana apa? Kerana telah sabit demikian itu. Demikian kata Allah Ta'ala tu kuasa. Demikian kata Allah Ta'ala tu menghendaki. Demikian kata Allah Ta'ala tu mengetahui. Telah sabit dengan beberapa dalil yang telah terdahulu. Yakni pada bicara sifat kudrat, iradat dan ilmu. Kita belajar dah di sana tadi. Maka sabitlah hayah Allah Ta'ala. Dah begitu kan? Maka sabitlah sifat hayah di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila sabit sifat hayah di Allah Ta'ala, mustahillah mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu ke sebelah sam'un, artinya mendengar. Kedua belah basarun, artinya melihat. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.